Jalan yang kita pilih ini jalan yang penuh dengan cabaran. Kehidupan kita sebagai usahawan, kita tak nak susahkan orang. Bebanan ini kita tanggung. There is time, there is hope. You have a chance, we can do it. Kau boleh buat benda ni, kau boleh lepas punya. Teruskan keyakinan kita, insya-Allah. Cakap dengan orang bukan berniaga ni, kita boleh cerita pun kita macam tak puas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang-pejuang usaha semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad miftah babi rahmatillah ala ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bibilagh mulkillah wa ala washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang kepada pejuang-pejuang usahawan semua. Apa khabar hari ini? Pertama sekali kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ini masuk lagi hari Rabu. Hari Rabu hari ni. Saya pun kadang-kadang duduk rumah ni hari sama je. Saya rasa hari Rabu hari ni. Rabu hari ni. Alhamdulillah. Hari Rabu petang. Kita bersama lagi di Juang TV. Dengan untuk topik kita perbualkan, kita perdengarkan insya-Allah hari ini. Selamat datang kepada pengikut-pengikut pejuang-pejuang semua. Yang mengikuti kita daripada Kedah, Terengganu, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, seluruh pelusuknya Malaysia ini. Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih kerana mengikuti. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini kita dapat sedikit sebanyak dalam meluangkan masa petang-petang Rabu ni. Hari ni pun dekat KL nampak macam nak hujan lagi. Macam mana keadaan-keadaannya di tempat-tempat sana semua sekarang, pejuang-pejuang semua. Mudah-mudahan hari ini insya-Allah perbualan kita mendapat rahmatnya, untuk kita mendapat sedikit pencerahan, sedikit cahaya, sedikit semangat, sedikit clarity dalam kita punya perjuangan kita di tengah zaman sekarang ni, tengah keadaan yang amat meresahkan dan merisau kita semua. Pertama sekali, terlebih dahulu saya nak ulang kaji sedikit kita punya hari-hari punya perbincangan, lebih-lebih lagi kepada kita punya plan tindakan juang. Macam manakah rakan-rakan semua, pejuang-pejuang semua, ahli-ahli perniagaan semua, dah bermula ke dengan plan tindakan juang ini? Saya harap-harap dah cuba nak startkan masa ada di rumah ini. Cuba continue kepada kita punya plan, seperti mana kita katakan tadi dan sebelum ini di hari-hari dan video-video kita di Facebook dan juga di Juang TV, di Juang YouTube.
Kita ada banyak, kita buatkan tips-tips dan insyaAllah kita akan perbanyakkan lagi video-video kita insyaAllah. Dan juga berkenaan dengan kita punya pelan tindakan juang ini, saya harap semua ahli-ahli perniagaan, semua usahawan-usahawan tengah sibuk merangkakan dan juga insyaAllah untuk finalkan plan kita nak buat apa ni, plan tindakan kita, apa kita nak buat dalam keadaan yang serba tak kena, keadaan dengan serba kekurangan, dengan penuhi dengan persoalan daripada jawapan. Apa kita nak buat, tapi untuk kita ahli perniagaan, kita kena cuba rangkakan kita punya plan tindakan juang ini. InsyaAllah di dalam saya nak ingin juga mengatakan di dalam kita punya Facebook dan sebagainya, kita akan buat special program di mana coaching ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat coaching one to one antara saya dan pasukan saya juga bersama anda. Sesiapa yang ingin register dalam program ini, untuk kita bantu, untuk kita beri sedikit panduan supaya anda semua dapat finalkan plan yang boleh dijalankan. Yang merangkumi plan, kita punya financial plan yang sudah semestinya sekarang peniaga tengah sibuk menyiapkan financial plan untuk menyerahkan kepada bank-bank untuk kita mendapatkan package rangsangan dalam kita punya loan ini kan. Ini penting. Jadi financial plan, marketing plan, operations plan. Jadi saya syorkan dan saya alu-alukan ingin menjemput ahli-ahli usahawan semua. Jikalau nak inginkan sedikit panduan untuk berbincang, kadang-kadang buat plan seorang-seorang ni memang kita buntu untuk berfikir dan susah nak berfikir. InsyaAllah dengan kita boleh berbincang sebagai rakan, sebagai satu panduan. Boleh kita bantu insyaAllah untuk mendapatkan plan ini. Saya rasa banyak persoalan ya tuan-tuan dan puan-puan, lebih-lebih lagi daripada cash flow. Itu penting bukan saja untuk kita hantar kepada bank, malah penting untuk kita buat untuk kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bagaimanakah kita nak menggerakkan perniagaan kita insyaAllah selepas April 14 ini. Bagaimana kita nak mengurangkan kita punya kos, apa yang kita boleh buat mungkin untuk kurangkan kita punya kos, untuk kita punya hutang-hutang juga ada. Bagaimana kita nak mengendalikan dengan pemuyutan kita, orang-orang yang kita hutang. Bagaimana cara dia kita nak bertindak dari segi kita punya operasi. Bagaimana cara dia untuk kita jual ya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapat jualan walaupun di kedai retail, walaupun di berniaga di FB. Apakah benda kita boleh buat untuk kita tingkatkan penjualan kita? Apakah lagi saluran-saluran yang kita boleh gunakan untuk kita mantapkan lagi penjualan kita? Bagaimanakah cara kita menghadapi pekerja? Boleh tak kita stay dengan pekerja kita dengan kita ketidakpastian yang tinggi ini? Jadi ini semua tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak, pejuang-pejuang, usahawan semua, ini semua memerlukan perancangan yang teliti. Perancangan yang dizahirkan dengan penulisan plan, business plan, dengan kita punya cash flow dalam bentuk perakaunan, dalam bentuk untuk kita nak pakai ya. Bukan saja account untuk kita serahkan kepada bank ataupun nak buat management account kita, tetapi perakaunan ataupun cash flow yang kita perlukan untuk kita punya bisnes, untuk kita punya bajet, untuk kita kendalikan, kemudikan setiap hari. Macam mana? Kita kena ada satu perancangan. Daripada peta kita nak mengemudi ni, kita kena ada koordinat yang tetap, tempat-tempat yang tetap nak kita capaikan setiap hari, yang merangkumi segala aspek perniagaan ya tuan-tuan dan puan-puan. Segala aspek perniagaan dia merangkumi segala. Jadi di Juang TV bolehlah tuan-tuan dan puan-puan register di sana, dan pasukan saya insyaAllah dalam minggu hadapan kita akan start adakan program-program ini, program-program coaching yang khusus. Kalau main bola tu kita dapat coach barulah. Kita ni bukannya tiada sangat lah tuan-tuan dan puan-puan, nak kata kita ni bagus sangat pun tak ada, cuma bolehlah memberikan 1-2 pendapat. Lebih-lebih lagi di dalam kita punya keadaan sebegini, jika kalau ada rakan yang boleh beri pendapat, sedang
boleh untuk kita tajamkan plan kita, untuk kita mantapkan plan kita untuk dijalankan setiap hari. Lebih-lebih lagi untuk juga kita ada plan perancangan yang kita boleh submit kepada bank-bank, di mana banyak usahawan sekarang ni mungkin insya-Allah akan menghantarkan permohonan untuk kepada bank-bank dan sebagainya pasal ialah program yang dilancarkan oleh kerajaan memerlukan kita memohon kepada bank. Jadi nak mohon kepada bank, kita memerlukan ada paperwork, documentation. Ini perlu ada penyiapan yang rapi sedikit. Walaupun keadaan sebegini, kita kena cuba tingkatkan kita punya proposal, untuk kita tingkatkan kita punya ada chance lah nak dapat loan. Pasal memang tak semestinya semua hantar dapat. Jadi kita kena cuba untuk tajamkan perancangan kita. Pasal bank pun akan bertanya, macam mana plan you, ini macam mana, dia akan persoalkan juga kita punya perancangan. Kita kena persembahkan dalam bentuk yang confident, dengan kita punya semangat yang kuat. Dan bukan itu saja semangat, malah kita kena buktikan dari segi nombor je, tuan-tuan dan puan-puan. We have to also prove from the numbers. Dalam kita punya anggaran jualan, macam mana kita nak dapatkan, apa plan kita nak buat. Jadi ini memerlukan perincian, keperincian yang lebih sedikit sebanyak. Kita kena ada teliti sedikit ni, untuk nak buat planning ini, supaya mudah-mudahan insya-Allah bila kita menyerahkan kita punya plan ini kepada bank-bank dan sebagainya, peluang insya-Allah cerah. Ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana mengikut pengalaman saya sebagai usahawan sendiri dan juga pengalaman kita serata-ratanya, bukannya satu perkara yang mudah nak boleh dicakapkan bila kita nak hantar proposal kepada bank. Bukan perkara mudah untuk kita yakinkan pihak-pihak bank, tapi insya-Allah dengan ilmu yang kita ada bersama-sama, kita boleh sharekan dan kita boleh tunjukkan bagaimana cara dia untuk kita adakan satu planning yang lebih tepat. Macam mana cara kita nak buat planning yang lebih terperinci. InsyaAllah planning yang boleh planning yang boleh mendapatkan plan yang tinggi, insyaAllah. So macam mana semua tengok, okey tak? Kalau saya tengok macam ada mungkin ada masalah teknikal dari sini, dari segi kita punya fokus. Saya berhubung dengan pasukan saya untuk memastikan kalau ada siapa-siapa yang tengok, kalau ada kurang fokus, harap bersabar sekejap. InsyaAllah kita akan dapatkan fokus kembali dari segi kamera, untuk kita dapatkan yang tepat. Jadi berbalik kepada kita punya plan, sekali lagi saya ingin sarankan, insyaAllah coaching program yang kita buat ni tuan-tuan dan puan-puan, coaching program yang melibatkan analisa between antara saya dan juga analisa dengan pihak syarikat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin melibatkan perbincangan antara saya dan anda, dan mungkin saya dengan pasukan anda, dan mungkin ada beberapa perbincangan kita buat. Kita boleh buat secara Zoom insyaAllah dalam minggu hadapan, untuk kita saya sharekan dari segi bagaimanakah dia, macam mana perlu dibuat, supaya syarikat tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak dia boleh buat, bolehlah melahirkan, dapatkan plan yang cantik. Juga kepada peniaga-peniaga yang baru, startup, mungkin baru buat berniaga dalam beberapa masa, baru berniaga dalam 2 bulan ke, 3 bulan ke, 6 bulan ke, supaya boleh boleh dapatkan plan yang lebih tepat. Dia tak kira daripada peniaga yang baru atau peniaga yang lama. Itu sekejap sempat nampak macam tak clear from FB. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita teruskan kita punya perbincangan tadi untuk kita nak mantapkan kita punya plan tindakan juang kita ini, insyaAllah. Jadi bolehlah masuk kepada FB kita, YouTube kita, bolehlah tengok dan registerkan anda. Pasukan saya akan berhubung, insyaAllah kita aturkan perancangan untuk kita berdiskus secara elektronik melalui Zoom ini. Kita boleh discuss
untuk kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan sedikit peringatan, latihan untuk mantapkan plan-plan kita untuk kita hantar kepada gunakan setiap hari dan juga hantar kepada bank. Dia memerlukan perantaraan kerana kena faham kondisi sekarang syarikat tuan-tuan dan puan-puan, kena faham keadaan kewangan, kena faham bidang syarikat, sektor syarikat, cara penjualan sekarang. So, ini memerlukan perbincangan yang khusus antara saya dengan syarikat. Tak kisah, yang sole proprietorship, yang buat sendiri dari rumah pun boleh, yang dah ada pekerja, yang dah berjalan pun boleh. Kita anggap sebagai satu tempat panduan lah, insyaAllah. Jadi, jangan lupa, pelan tindakan juang. Kita punya PTJ, insyaAllah syarikat akan di sini, Juang TV akan membantu sebanyak mana yang kita boleh untuk memberikan petunjuk, untuk kita mendapatkan, menyiapkan kita punya pelan tindakan juang supaya mudah-mudahan dapat dijalankan hari-hari, digunakan sebagai panduan oleh setiap syarikat, malah boleh digunakan untuk menghantar proposal kepada pihak-pihak pembiaya, walaupun bank dan kerajaan dan sebagainya, untuk kita mendapatkan insya-Allah loan-loan, package-package rangsangan yang memanglah tuan-tuan dan puan-puan kita amat perlukan untuk kita teruskan perniagaan kita dan teruskan perjuangan kita insya-Allah. Now, topik hari ini kita akan perbualkan tentang jangan putus asa atau jangan mengalah. Jangan mengalah. Jangan putus asa. Saya rasa sekarang ini syarikat-syarikat di serata Malaysia, usahawan-usahawan semua tengah memikirkan ini, malah daripada berniaga daripada rumah, pekerja pun boleh fikir juga ini juga, pasal masing-masing dalam keadaan yang tidak tentu, keadaan yang cemas, yang dalam kesusahan, kebimbangan, kerisauan, kegelisahan, semua tu memang keluar sekarang ni lah. Jadi kita memanglah dalam keadaan sebegini, kita memang tidak patut putus asa. Kita jangan mengalah. Kita never give up. Betul. Tetapi macam mana sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan? Kita kupaskan sedikit topik ini. Macam manakah kita sebagai seorang manusia, sebagai insan, sebagai orang Islam, betul, seorang manusia yang ada brain dengan akal fikiran, macam mana kita punya psychological, kita punya pemikiran yang berjalan bila kita menghadapi satu cabaran yang hebat. Bukan saja cabaran perniagaan, malah cabaran kehidupan, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dalam kehidupan kita ada cabaran yang hebat-hebat lagi, perbalahan, penyakit dan sebagainya, hebat ini. So, bagaimanakah minda kita bergerak bila kita menghadapi cabaran yang hebat ini? Dan apakah yang dijalankan, yang berlaku dekat sini antara dua telinga ni? Yang kadang-kadang kita fikirkan bila kita menghadapi cabaran ini. Pasal kita akan membuatkan kita punya pengiraan, kita punya logik, kita punya anggaran berpandukan kepada apa yang berlaku. Contoh sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, perniagaan. Kita tengok terjejas secara hebatnya terjejas. Ada yang jualan turun 80%, 90%. Ada yang tak ada jualan. Tak ada jualan. Pasal dengan kekangan yang kita ada sekarang ini, dengan apa yang telah berlaku dengan wabak penyakit ini di seluruh dunia, ini yang telah berlaku. Problem besar. Betul? Okey. Apa yang berlaku dari dua telinga ni tuan-tuan dan puan-puan? Kita dah buat fikirlah. Kita akan buat pengiraan. Kita akan buatkan anggaran. Dan kesemua anggarannya akan menunjukkan kepada habis. Pasal nak anggap apa sekarang ni? Kita cakap pasal jangan putus asa. Macam mana tak memputus asa? Macam mana tak memputus asa bila keadaan semua menunjukkan putus asa tu je boleh buat? Nak putus asa ni yang berjalan kat dua telinga ni tengah fikir, aku nak buat apa ni sekarang? Kalau tak ada apa aku nak buat, macam mana aku tak mau give up? Jalan sekarang nampak jalan give up saja. Aku kena dapat ni, kena dapat tu. Aku tak dapat ini macam mana? Aku tak dapat tu macam mana? Habis. Ini yang berjalan dekat dua telinga ni tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi kita untuk berputus asa. So, saya cuba nak kupas pemahaman dia putus asa ni macam mana ni orang-orang, macam mana bila kita berdepan dengan cabaran ini, kita akan buat pengiraan yang logik, bersandarkan benda yang logik dan nyata, tutup lagi 14 hari, tambah lagi 14 hari macam mana? Macam mana?
Kita akan buat pengiraan, pada hari lagi habis. Kita tengok perangkaan kepada syarikat sok khabar sekarang ini. Syarikat boleh bertahan mungkin sampai Mac dah habis dah. Ni April. Maknanya banyak syarikat Mac dah habis. Kalau masuk April, kita harapkan perintah berkurung ini sekejap. Kalau tambah macam mana? Habis. April lagi 30% habis. Macam mana sekarang? Macam mana logik nak berfikir? Macam mana nak layan kat kepala otak ni sekarang? Macam mana nak layan nombor ni? Bila kita nak cuba layan, nak tengok cari jalan, tak ada jalan, tak ada. Macam mana ni? Masuk kegelisahan, masuk dia kemurungan, tak boleh tidur, resah. Pasal kita berpandukan kepada apa yang kita buat, pasal kita manusia kan? Memang kita berpandukan kepada logik. Tengok nombor. Macam mana ni? Tak boleh. Jualan, duit dah habis. Setiap hari duit berjalan. Duit tak ada masuk, duit keluar. Okey. Ini yang berjalan kepada semua usahawan, kepada semua daripada kita yang berdepan dengan cabaran hebat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak boleh memperkecilkan, walaupun yang kecil, walaupun yang besar. Berbeza-beza, yang kecil lagi susah. Ada pula tuan antara kita yang memang dah susah dah sekarang ni. Sebelum masuk penyakit ini dekat seluruh dunia, kita dah ada yang dah susah dah. Dah susah dah struggle dah. Dah memang cabaran dah. Daku lagi benda ini. Macam mana pula orang-orang macam tu? Macam mana? Nak fikir apa sekarang ni? Macam mana nak fikir? Logik apa yang boleh nak bagi? Nak cakap jangan putus asa, jangan give up. Macam mana sekarang? Pasal orang nak bagi nasihat jangan give up pun tak ada buat apa dah. Macam mana? Okey tuan-tuan dan puan. Sekarang ni kita akan tengok, untuk saya teruskan lagi, kita tengok satu klip yang kita buatkan berkenaan dengan keputusasaan ataupun tidak putus asa, yang kita ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan sebagai kita buat kupasan yang seterusnya, di mana ini adalah sedikit tazkirah oleh Habib Ali Zainal Abidin. InsyaAllah kita boleh tengok, kita dengarkan dengan hati. Cuba dengarkan, buka telinga, memang buka telinga, tapi dengar dengan hati tuan-tuan dan puan-puan. Bukakan, cuba dengar dengan hati, insyaAllah. Mungkin lepas tu kita akan bincangkan lagi perkara seterusnya, insyaAllah. Sementara tunggu pasukan saya tunjukkan klip satu ini, insyaAllah kita boleh cuba dengarkan dengan hati kita. Relax, ambil angin, tarik nafas. Kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang bagaimana kekuatan orang yang merasa dirinya bertuhan bila mana berdepan dengan masalah. Dan ini menjadi iktibar kepada kita sebagai seorang beriman, bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak bersandar kecuali kepada Allah dalam apa saja permasalahan, walaupun semua makhluk tak mampu nak settlekan. Nabi Musa alaihissalam ketika membawa Bani Israel untuk diselamatkan daripada seksaan dan juga penindasan daripada Firaun, dibawa oleh Nabi Musa. Ketika sampai di tepi lautan, Firaun yang menyadari kalau Nabi Musa sudah keluar bersama dengan Bani Israel, mempersiapkan satu kekuatan yang begitu hebat dan luar biasa dengan kekuatan senjata yang lengkap, mengejar kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Jumpa, mereka berada di tepi pantai, sementara Firaun sedang mengejar dengan dia punya tentera. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Khalas, kita tak ada tempat dah. Depan laut, belakang Firaun dan tenteranya, kami sudah kena tangkap. Kami sudah tak boleh lari, kami tak boleh menyelamatkan. Problem atau bukan problem? Masalah atau bukan masalah? Masalah itu benar atau tidak? Bukankah di depan Bani Israel lautan, di belakang Firaun? Maju mati, mundur mati. Ikut mentality, logik. Tapi mentality orang beriman bila mana berdepan dengan masalah tidak mengedepankan logik, tidak mengedepankan akal, mengedepankan Tuhan yang menciptakan akal. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla, kita belum kena tangkap lagi, kita belum habis lagi, kita belum akan dihancurkan lagi. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama dengan saya Tuhan saya.
Saya tak tengok ini lautan, saya tak tengok kepada itu Firaun dan tenteranya. Saya bukan melihat segala permasalahan yang dinampak dengan mata tidak boleh dikawal, mesti akan terjadi seperti mana apa yang dilihat. Ini semua tertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla inna ma'ya rabbi, bersama dengan saya Tuhan saya yang berkuasa untuk berbuat apa saja kepada lautan, berkuasa berbuat apa saja kepada Firaun dan tenteranya. Ini bahasa iman kepada orang yang merasa jiwanya bertuhan, maka sentiasa dia akan mengedepankan kekuatan Tuhan berbandingkan kepada kekuatan bukan dirinya saja, hatta seluruh makhluk. Berapa banyak daripada zahir kemenangan yang diberikan dan ditunjukkan oleh Allah kepada kaum muslimin, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukullah itu lautan. Disuruh pukul dengan tongkat, ikut hukum logik juga. Berapa banyak Allah tunjukkan dalam Al-Quran terbatalnya hukum logik, akan tetapi ramai manusia masih mempertahankan hukum logik dalam segala hal. Hukum akal dalam segala hal tak masuk di akal. Yang tak masuk di akal awak belum tentu mustahil, belum tentu tak wujud. Disuruh pukul lautan, dipukul oleh Nabi Musa. Apa yang berlaku? Fanfalaga, maka terbelahlah menjadi dua itu lautan, masing-masing kataudil azim, umpama gunung yang tinggi dan besar. Barulah Nabi Musa lalu dengan Bani Israel. Fasyahid, orang yang bertuhan berbeza dengan orang yang tidak bertuhan. Yang bertuhan sentiasa akan mengembalikan segala permasalahan kepada Tuhan. Orang yang tidak bertuhan akan mengembalikan segala-segalanya kepada dirinya sendiri. Kalau dah tak boleh menghadapi masalah, maka dia ambil tindakan shortcut. Okey, macam mana tuan-tuan dan puan-puan, abang-adik, abang-abang? Boleh bagi komen juga dengan video ini. Satu saya rasa mungkin ada daripada kita nak tengok juga. Alhamdulillah, sedikit sebanyak dalam kisah ini diterangkan oleh Habib Ali Zainal Abidin tentang bagaimanakah cabarannya yang dilihatkan oleh sejarah-sejarah Islam, di mana contoh Nabi Musa AS. Dan kita akan buat pencerahan sedikit tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sebanyak insya-Allah, sebanyak yang boleh sharing. Sebagai usahawan biasa saya ni yang ilmu kita lebih sama je, banyak apa dia kena mengena dia dengan kisah-kisah itu kepada cabaran yang saya dapat sekarang ini, di mana dicontoh Nabi Musa AS kaumnya berdepan dengan satu benda yang impossible, berdepan dengan kemusnahan, kan, maju mati, mundur mati, kerana diserang oleh askar-askar Firaun. Di mana dalam contoh ini ada persamaan dengan kita dekat tuan-tuan. Ada tak persamaan? Kita nak buat apa sekarang ni? Nak maju, nak mundur, nak buat apa? Nak buat apa benda boleh buat sekarang ni? Nampak daripada segi hebatnya kita punya impossibility, tapi di contoh ni lagi hebat berdepan dengan lautan, tapi kita berdepan dengan satu wabak penyakit yang mengimpakkan secara besarnya perniagaan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak persamaannya sedikit sebanyak, di mana dinasihati dan diperkatakan oleh Nabi Musa AS berkenaan dengan kita untuk mengedepankan Tuhan yang menciptakan akal, bukannya kita punya akal. Yang tadi kita ingat, kita cakap tadi kan, dari segi kita punya pemikiran sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena balik-balik tadi kita cakap masalah kita sekarang ni. Kalau buat pengiraan, habis. Kalau kita buat anggaran, habis. Kalau tak dapat ini, habis. Tak dapat tu, habis. Macam mana sekarang, tuan-tuan? Kita berdepan dengan sesuatu yang susah. Akal kita di sebalik dua telinga ni, duk fikir, habis, susah. Macam mana?
Di sini insya-Allah kita sebagai usahawan-usahawan Islam yang seperti yang dinasihatkan dan diperkatakan oleh tazkirah kita tadi atau segmen tadi berkenaan dengan kita mengedepankan Tuhan yang menciptakan akal. Pasal saya nak fikir sekarang ni macam mana. Sudah pastinya kita sebagai orang Islam percaya dan yakin kepada kuasa Allah. Memang walaupun tidak perlu untuk kita ada tinggi dan sebagainya, tidak perlu untuk kita faham dan sebagainya, kita semua faham. Saya yakin kebanyakan daripada kita, alhamdulillah saya yakin sebagai seorang Islam, kita yakin kepada kuasa Allah. Kita yakin bahawa Allah menciptakan seluruh dunia dan alam semesta ini. Kita yakin kepada kuasa Allah. Seperti ditunjukkan dalam sejarah-sejarah Islam, berapa banyak berlakunya kejadian yang Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Seperti yang dikatakan tadi, berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan. Tidak perlu untuk kita jadi ahli ilmu agama untuk kita faham dan yakin. Tengok kepada Nabi Musa contoh tadi alaihissalam. Dan juga kepada mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam berkenaan dengan api. Dijadikan dia sejuk. Kepada peperangan, banyak peperangan jihad, peperangan Badar. Berdepan dengan 10 kali ganda ke 100 kali ganda orang. Semua antara impossible. Kalau ikut pengiraan kita 12 telinga ni tuan-tuan dan puan. Kalau ikut sini memang impossible. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita tidak ikut sini penentu dia, kita ikut sini hati dia. Kita ikut sini. Kita ikut kepada kita punya keimanan, kepada kita punya yakinnya kepada kuasa Allah. Kita tidak mengikutkan pengiraan kita, akal fikiran kita. Sebagaimana tinggi pun pelajaran kita dengan menggunakan forecasting methods, cash flow yang sophisticated, dengan menggunakan kepelbagaian digitization of the business transformation dan sebagainya, dengan menggunakan pakaikan skill-skill tim-tim yang berpelajaran tinggi ke tidak ke, dengan teknologi tinggi. Semua kita memang kita faham bagus, bukan tidak bagus, tetapi ini bukan yang menentukan. Ini bukan yang kita sandarkan, ini bukan yang kita pegangkan, ini bukan yang kita berpaut kepada ini, tidak. Kita sebagai seorang Islam hanya berpaut kepada kuasanya Allah. Jadi saya pasti tuan-tuan dan puan-puan faham, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang semua yakin dengan kuasanya Allah, di mana kemenangan kita dah cakap tadi dibuktikan. Tapi adakah problem kita tak banyak? Memang problem kita hebat. Memang problem kita banyak. Dan memang problem kita tidak ada penyelesaian yang kita boleh huraikan. Tidak ada kata-kata indah yang boleh disebutkan, boleh memberikan tuan-tuan dan puan-puan ketenangan sekarang ini. Tidak ada plan yang boleh kita cakap kalau tuan-tuan buat, lepaslah daripada cabaran ini. Tidak ada. Pasal cabaran hebat sebegini, orang nak fikir apa sekarang ni? Kalau kita buat plan, lepas tu bergantung sini, bergantung sana, habis. Pasal bila kita bergantung kepada benda-benda yang kita tak patut bergantung kepada, bila benda tu tak jadi, kita jadilah habis. Lagi tongan terbalik. Lagi kalut, lagi resah. Pasal kita bergantung kepada ini, itu. Kita bergantung kepada pengiraan kita di 12 telinga ini. Bila itu terjadinya itu, memang kita berdepan dengan satu masalah yang luar biasa, yang hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, dikatakan tadi yang kita dengarkan bersama, di dalam situasi sebegini, kita kena hanya yakin. Kita hanya gigit, peluk, pegangkan pegangan kita kepada kuasa Allah. Jadi, step nombor 1, tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita yakin dengan kuasa Allah? Saya pasti jawapannya semua akan bercakap, ya, saya yakin. Ya, saya yakin kepada kuasa Allah. Pasal memang dah ada banyak bukti-bukti, beratus-ratus tahun, macam-macam ada. Kita pun dah tahu keajaiban dari segi benda-benda yang berlaku, kemenangan yang diberi dalam situasi yang amat teruk lagi. Kita boleh bagi contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh-contoh yang diperkatakan di dalam Al-Quran dan hadis memang ada banyak. Kita boleh tengok, kita selami balik. Kadang-kadang nak kena selam sikit, tuan-tuan puan-puan. Kena baca sikit, tengok. Baru kita dapat semangat. Oh, ini kuasa Allah ni hebat. Hebat kuasa Allah. Jadi, yang boleh menciptakan seluruh dunia, memisahkan lautan, menyejukkan api,
bertolak terbalikkan dunia. Kita kena ingat-ingat, pusing-pusing tengok kepada kat luar ciptaan dia. Kita kena tengok pasal kita nak tengok. Ingatkan kita balik kepada kuasa Allah. Jadi kita boleh tengok contoh-contoh lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi mungkin saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua ada dalam pengalaman tuan-tuan dan puan-puan berniaga, di mana keajaiban berlaku dalam perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita kadang-kadang nak dapat projek dah susah, sekali kita dapat projek yang besar kita tak sangkakan pun, di mana kita buat jualan mungkin tiba-tiba dapat jualan yang tinggi dan banyak, tiba-tiba tersebarnya di digital kita punya produk. Bukan kita yang rancangkan boleh sehebat sebegitu tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kerana kita? Adakah kerana kita yang buat? Imbang kembali, renung kembali tuan-tuan dan puan-puan. Kehebatan Allah, kekuasaan Allah, hebatnya kuasa Allah ini telah berlaku dalam kehidupan kita. Tengok balik kepada keluarga kita tuan-tuan dan puan-puan. Tengok balik kepada keluarga kita, kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak. Keajaiban ada daripada kita yang inginkan anak, mencuba dah lama dapat, alhamdulillah. Ada yang kita sakit, kita dapat sembuh daripada penyakit. Ada yang kita dalam masalah berhutang, kita dapat lepas daripada berhutang. Ada yang dulu kita nak kerja, kita dapat kerja yang bagus. Banyak keajaiban berlaku hari demi hari yang menunjukkan kekuasanya, hebatnya kuasa Allah ini tuan-tuan dan puan-puan. So kita mesti yakin punya, saya pasti kita memang yakin. Cuma kita nak perkukuhkan di saat-saat ini. Step 1, perkukuhkan, kuatkan, tingkatkan, naikkan. Kita kena selami sedikit. Banyak ada YouTube video Ustaz banyak, Ustaz Kazim ada, Ustaz Azhar Idrus ada banyak lagi saya boleh nyatakan, banyak tuan-tuan dan puan-puan. Tengok kepada kuasa Allah, hebatnya kuasa Allah dalam sejarah Islam, dan tengok kepada kita punya kehidupan tuan-tuan puan-puan. Perniagaan kita alhamdulillah, kita masih berdiri lagi, kita masih boleh hidup lagi, kita masih jalankan perniagaan kita lagi sampai sekarang. Ada yang dah berjaya, ada yang telah ada kejayaan, ada yang telah ada peningkatan. Dari mana datang semua ini? Ingat balik, peniaga saya guarantee peniaga mesti ada cerita ni lah. Semua perniagaan mesti ada cerita ni. Kontrak kerajaan, jangan lupa kadang-kadang kita minta projek, kita pergi jumpa dia ni, jumpa dia tu, jumpa menteri, jumpa siapa. Siapa yang bagi kita jumpa tu? Siapa yang bagi kita line tu? Siapa yang bukakan hati orang kita jumpa tu tolong kita? Siapa dia? Siapa yang aturkan semuanya tuan-tuan dan puan-puan? Peniaga-peniaga, usaha-usaha kontraktor daripada kecil jadi besar, macam mana? Macam mana dia berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Ini semua hebatnya kuasa Allah tuan-tuan dan puan-puan. So step nombor 1 sekarang ni, kita tengah menggelabar, tengah susah. Jangan give up. Okay, first kali ingat, step 1 kita praktis dulu. Kita cakap, ingat kuasanya, kuasa Allah. Hebatnya kuasa Allah. Dalam sejarah Islam, dalam Al-Quran ada hadis memang dinyatakan banyak kali. Tengok, saya pun tak tahu pun banyak. Kita tak tengok pun tak tahu. Kita tengok, baca, baru kita boleh tahu hebatnya kuasa Allah ni menciptakan langit dan bumi. Daripada sejarah Rasulullah SAW, macam mana kembangnya empire Islam, bagaimana daripada hijrahnya ke Madinah boleh menguasai 1/3 dunia, sampai ke Rom menguasai, dan tercipta, dan banyak lagi yang berlaku lepas tu tuan-tuan. Cuba kita fikirkan. Dan juga satu kejadian juga tuan-tuan puan-puan di Malaysia. Saya nak sharekan ni bukan pasal politik ke apa, saya nak sharekan di mana Allah boleh memandang Malaysia ni, di mana telah berlakunya penukaran politik. Saya nak tekankan penukaran ini kerana contoh di negara-negara barat dan sebagainya semua amat-amat susah untuk kerajaan bertukar tuan-tuan dan puan-puan, pasal not easy to change. Kalau lagi kita sebagai satu negara yang memang berpegang kepada satu kerajaan sepanjang kita merdeka. So kita bukan cakap pasal politik, kita cakap pasal perubahan itu. Perubahan yang besar dan mendadak, di mana banyak pakar-pakar dunia mengatakan tidak boleh bertukar, impossible boleh bertukar. Bertukar tuan-tuan dan puan-puan. Siapa sangka boleh bertukar? Siapa sangka? Kuasa Allah. Hebatnya kuasa Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nombor 1, kita kena fikir, renung kembali, perkukuhkan, perkuatkan kita punya keyakinan. Hebatnya kuasa Allah. Okey?
Problem tak boleh kira. Sekarang ni kita cakap pasal kita mula kita fikir. Hebatnya kuasa Allah kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya faham. Jadi saya rasa semua dah boleh faham. Nombor satu adalah hebatnya kuasa Allah. Memang hebat, memang luar biasa. Dan timbul sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, pejuang-pejuang usahawan semua. Persoalannya sekarang, bolehkah Allah tolong saya? Bolehkah Allah tolong saya? Saya? Anda juga? Anda? Boleh tak Allah tolong kita? Tolong saya, tolong you, tolong kau, tolong sini. Boleh ke? Pasal of course cerita ni diceritakan dari ulama-ulama, nabi-nabi, kaum-kaum alim ulama, salihin, awliya dan sebagainya. Ini semua hebat-hebat agamanya. Kita ni macam mana ni? Mampu ke? Boleh ke Allah tolong kita? Boleh ke kita mendapat pertolongan Allah? Pasal kita dah faham, tuan-tuan puan-puan, kalau Allah tolong, memang saya ditunjukkan banyak. Tuan-tuan puan-puan mesti faham punya. Mesti tahu. Tidak ada orang boleh menyangkal ini point. Kalau Allah tolong kita, mesti kita okey punya. Betul tuan-tuan puan-puan? Pasal kuasa Allah hebat. Tapi persoalannya sekarang, boleh ke Allah tolong kita? Ini saya sebagai seorang yang biasa, yang melakukan banyak dosa setiap hari, lemah. So bermain di minda saya juga. Berharap meminta. Boleh ke? Pasal saya ni bukan mana boleh compare. Kita orang biasa. Macam mana sekarang ni? Okey. Timbul ini persoalan, mungkin ada dimainkan. Kalau dapat tolong, kita okey punya, tak perlu resah, tak ada give up punya, tak ada give up. Takkan give up punya pasal give up apa? Betul, bantuan akan datang. Pertolongan insya-Allah akan datang. Tak ada give up. Nak give up ni bila fikir tak ada bantuan, tak ada dapat bantuan. Daripada tempat yang memberi bantuan, daripada source of bantuan, punca bantuan, maha membantu. Tapi boleh ke bantu? Adakah kita rasa boleh? Ini saya rasa yang dimainkan oleh sekarang ni. Untuk saya bagi klip nombor 2 untuk kita renungkan berkenaan dengan poin ini. Boleh ke bantu? Boleh ke Allah bantu kita? Macam kadang-kadang bila kita jumpa menteri pun, kita jumpa orang politik atau orang kerajaan, boleh ke cik bantu saya projek? Boleh ke cik? Boleh ke cik? Kadang-kadang kita ada adik kita pun kita minta, kalau keluarga kita, saudara kita minta tolong pun tak boleh bantu. Macam mana ni kan? Kita balik-balik lepas kontraktor, biasalah kontraktor semua macam ni biasa. Saya dulu kontraktor juga. Balik-balik fikir boleh bantu saya ke tidak, jumpa orang boleh bantu ke tidak, jumpa YB, jumpa orang kerajaan, jumpa orang politik, jumpa orang UMNO, jumpa semua, jumpa siapa-siapa, semua parti politik jumpa. Pasal kita usahawan nak projek, jumpa minta tolong, boleh ke bantu? Balik, bila balik borak dengan bini ke, dengan mak, dengan ayah, cakap boleh bantu ke dia kita? Boleh ke dia bantu kita? Kita resah, lepas tu tak dapat projek ke, tak dapat bantu. Sekarang ini boleh ke kita dapat bantuan Allah? Boleh ke Allah bantu saya? Bantu tuan, puan, adik, semua boleh ke Allah bantu kita? Boleh ke dapat bantuan ini? Kalau dapat bantu okey punya, tapi boleh ke dapat? Boleh ke dapat? Okey. Kita lihat kepada klip nombor 2 insya-Allah untuk kita bagi sedikit lagi pencerahan, buka hati lagi balik insya-Allah, mudah-mudahan tengok, relax, tarik nafas. Allahumma salli alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kepada klip kita nombor 2 ni tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Boleh teruskan. Tunggu pasukan saya yang secara automatik ni tak keluar lagi tuan-tuan. Tunggu insya-Allah. Buka hati untuk kita dengarkan klip kita nombor 2. Boleh ke Allah bantu kita? وتقرأ في كتاب الله عز وجل ورضوان من الله أكبر عندما تقرأ قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وتتأمل كيف أنه في لحظة مخاطبته للمسرفين على أنفسهم لم يتبرأ منهم، نسبهم إليه، قال يا عبادي. ما هذا الكرم؟ كيف يعاملنا هذا الرب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم انتبهوا سيأتيكم العذاب لا تقنطوا من رحمة الله عندكم إن الله يغفر الذنوب جميعا
عندما تمر على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك فيه أن ربك جل جلاله ينادي في كل ليلة من آخر الليل: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من ذي حاجة؟ عندما تعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، عندما تتفكر فقط في أحوالك مع الله. كم مرة أذنبت لو فضحني أمام الناس لن يسلم علي أحد، كم مرة سترني، كم مرة أنقذني في هذه المواقف. هذه معاني تبعث في قلبك، تحرك في قلبك معنى الشوق إلى هذا الرب الكريم الذي يعامل بهذا الإحسان. عندما تقرأ أنه في الكتب القديمة جاء أن البحر يستأذن الله عز وجل في كل يوم، صبيحة كل يوم، أن يغرق الناس العصاة، والسماء تستأذن الحق عز وجل أن تطبق عليهم، والأرض تستأذن الله عز وجل أن تنشق فتبتلعهم، فيقول الله عز وجل للسماء وللأرض وللبحار وللمحيطات: إنكم لم تخلقوهم، ولو خلقتموهم لما قلتم هذا. تعرف نظرة الأم إلى الابن عندما يخطئ أو يسيء، ويأتي الناس يعاتبونها: ابنك عمل كذا، لماذا لا تعملي معه كذا، ابنك، قد تغضب عليه، قد تتضايق، لكن لو رأت العالم كله قد أصبح يذم ابنها يتحرك معنى الحب في قلبها، تقول: دعوني وابني، أنا أتصرف مع ابني. ولله المثل الأعلى. لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم ونظر مع بقية الصحابة في المعسكر، نظروا إلى امرأة فقدت طفلها في المعسكر، وأخذت تبحث عنه، فقدت الطفل، ورأوا الطفل وهو يقبل. بعد مدة أيام الأم تبحث عن الطفل والطفل يبحث عن الأم، فجاء الطفل الصغير يكاد يتعثر في مشيته، لما نظر إلى أمه ركض إليها، ولما نظرت الأم إليه ركضت إليه، فلما التقيا وتعانقا والأم تبكي والطفل يبكي، لم يبقى أحد من ساداتنا الصحابة إلا وبكى. فلما بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظر النبي إليهم وقال: ما الذي أبكاكم؟ قالوا: حنانة هذه الأم على ولدها. قال: أترونها ملقية ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بكم من هذه بولدها. عندما نستشعر هذه البداءة، هذا الاستباق من الله بهذه المعاملة الراقية، ألا نحب هذا الرب؟ ألا نشتاق إليه؟ Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimanakah yang tadi tu? Harap klip dapat memberi sedikit penjelasan, sedikit pemahaman, membukakan hati kita, membukakan minda, untuk memberikan kita pencerahan. Ingat balik tuan-tuan dan puan-puan, persoalan kita tadi, kita tidak ada persoalan. Jikalau Allah membantu kita, memang kita lepas, insya-Allah. Memang tidak ada masalah pun. Persoalan dia Allah boleh bantu kita ke tidak. Jadi tadi yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Jufri dalam bahasa Arab, tapi ada dia punya terjemahan di bawah tu kan, di mana menceritakan tentang berapa kali kita banyak melakukan dosa. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dapat merasakan sekarang betapa rahmat kita dapat setiap hari. Diberi satu contoh di mana lautan meminta kepada Allah untuk menghukum mereka-mereka yang melakukan dosa. Bumi dan angin nak menelan pendusta-pendusta manusia-manusia ni yang melakukan dosa, di mana Allah menyatakan bahawa jikalau anda yang menciptakan mereka, anda takkan buat ini. Betapa hebatnya tuan-tuan dan puan-puan kasih sayang Allah ini. Satu contoh yang diberikan, di mana memang kita mendusta, melakukan dosa berapa hari, setiap hari tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi dengan caranya menjawab begitu, menunjukkan betapa kenalnya Allah dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Betapa fahamnya Allah dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Betapa dekatnya Allah dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Lihat kepada keluarga kita, kepada pendengar kita. Kita boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan betapa dekatnya,
Betapa tingginya kasih Allah kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana Habib Ali memberikan lagi satu contoh. Di mana seorang ibu berlari kepada anaknya. Ibu yang kehilangan anak, tuan-tuan dan puan-puan. Bila berjumpa lepas beberapa hari memeluk, bernangis. Dan di situ dilihat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahawa ini contoh ibu kepada anak. Allah lebih tinggi lagi cintanya kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mampukah tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan rasakan. Ibu kita boleh ke biarkan kita bergelimpangan tanpa makan? Ibu kita boleh tak biarkan kita lemas dalam lautan? Biarkan kita terbakar dalam rumah yang terbakar? Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Tanya sendiri. Kita boleh tanya. Saya boleh tanya diri saya. No way. Tuan-tuan boleh tanya sendiri. Ibu. Kasih ibu. Boleh ke ibu membiarkan kita? Malah contoh tadi mengatakan selalu sering berlaku di mana ibu defend anak. Walaupun semua dah telah berlaku. Seluruh dunia mengkeji mungkin. Kawan-kawan semua mengkeji ataupun rakan ataupun orang lain. Ibu akan cakap, jangan kacau anakku. Biarkan dia. Ini baru ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini baru ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Allah, ini bukannya Allah yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi kasih sayang dia kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kasih ibu ada lagi juga didengarkan sebelum ini. Satu contoh lagi, tuan-tuan dan puan-puan, didengarkan betapa dari segi kasih Allah kepada kita. Ibu juga ni. Di mana diceritakan, saya pernah dengar masa-masa pergi kelas, masa-masa terdengar kat internet kot saya rasa di mana seseorang ulama berjalan pergi ke masjid. Dia melihatkan anak dan ibu marah anak. So ibu suruh anak kecil tunggu kat luar, tutup pintu. Anak tu ada buat salah, menangis-nangis kat luar pintu tu. Buka pintu ibu, buka pintu mama, buka pintu. Ulama tu teruskan perjalanan pergi ke masjid, solat berjemaah, dan bila dia balik, dia tengok ada lagi anak tu tengah tidur dekat luar tu. Menangis, air mata dah kering, tuan-tuan dan puan-puan, menangis lagi di situ. Dan dia ternampak, lihat ibu tu buka pintu, ambil anak, bawa dalam. Dan di situ mendapatkan sikit, ulama tu mengatakan betapa hebatnya, ini baru kasih ibu. Belum kasih Allah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Teruslah kita, tuan-tuan dan puan-puan, tunggu di pintu harapan Allah. Teruslah kita sentiasa menunggu. Kasih ibu akan buka pintu tu punya, tuan-tuan dan puan-puan. Apa lagi Allah. Persoalan tidak patut ada di benda kita lagi. Antara persoalan, mampukah Allah tolong saya? Tidak ada lagi persoalan sepatutnya ada, tuan-tuan dan puan-puan. Pasal insya-Allah pasti bantuan tu datang, tuan-tuan dan puan-puan. Pasti bantuan tu datang. Pasti Allah bantu kita. Maha pemurah, maha penyayang. Maha pemurah antara pemurah. Maha penyayang antara penyayang. Maha membantu daripada yang membantu. Maha memberi pertolongan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang maha nombor satu, lebih daripada atas daripada nombor satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Memang tidak ada question, there is no doubt yang Allah akan bantu kita. No doubt Allah sayang kepada kita. Tidak ada persoalan kasih Allah kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita punya hati saja mungkin, dalaman kita, maklumlah dan sebagainya, tidak ada keyakinan. Tetapi di belah sana kepada Allah, memang bantuan tu, memang kasih tu wujud tinggi. Memang ada, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah yakin kalau Allah bantu kita, kita mesti okey. Kita dah yakin, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Allah bantu, mesti okey. Persoalan kedua, bolehkah Allah bantu? Jawapan dia, insya-Allah, bantuan pasti datang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi cuma kita kena sentiasa menunggu. Pasal itulah, tuan-tuan dan puan-puan, we never give up. Di situlah jangan putus asa, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan give up, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan mengalah, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan biarkan kita punya minda mempermainkan kita.
Jangan biar pencaturan, pengiraan untuk kacau kita punya pegangan ni tuan-tuan dan puan-puan. Jangan biar dikacau pegangan kita. Pegang erat-erat sekuat-kuatnya kepada Allah. Jangan putus asa tuan-tuan dan puan-puan. Jangan give up tuan-tuan dan puan-puan. Jangan mengalah kerana insya-Allah bantuan akan diberi melalui pelbagai tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berpegang kepada manusia, siapa orang, organisasi, kerajaan. Memang insya-Allah dia akan datang dalam pelbagai saluran Allah akan tentukan. Insya-Allah. Pegang hanya kepada ini, jangan putus asa. Kita kena zahirkan ketidakputusan. Kena zahirkan yang kita tak putus asa ni melalui kita punya effort. Sentiasa menunggu di pintu Allah tuan-tuan dan puan-puan. Apa kita nak buat sekarang ni? Plan tindakan juang. Kita buat planning kita. Kita buat plan untuk bisnes kita dijalankan setiap hari. Dan kita selingkan, kita buatkan sekali dengan kita punya amal ibadah. Dengan kita punya zikir, kita punya doa, kita punya solat semua. Kita buatkan, kita tunggu di pintu harapan Allah untuk membantu kita. Tidak ada satu benda pun yang mustahil. Tuan-tuan dan puan-puan macam saya, kita semua faham. Tidak ada satu pun perkara yang mustahil Allah boleh bantu. Mustahil yang Allah bantu tak boleh jadinya. Mana boleh? Kita semua yakin. Dan sekarang ini kita pun insya-Allah boleh yakin bantuan pasti datang. Pasal bantuan siapa ni? Bantuan seseorang Allah yang kasihnya lebih tinggi daripada ibu kita tuan-tuan dan puan-puan. Lebih tinggi. Yang tahu keadaan kita, yang tahu hati kita, yang tahu resah kita, yang tahu gelisah kita, yang tahu cemas kita, yang tahu trouble kita, yang tahu worry kita, yang kenal kita, yang tahu kita punya keluarga. Semua tuan-tuan, semua. InsyaAllah, mana boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita kena berpegang kepada ini. Dengan berpegang kepada ini, kita boleh teruskan kita punya perjalanan dengan tidak putus asa. Dengan teruskan kita punya planning. Teruskan kita punya pergerakan. Teruskan kita punya perjalanan. Kita punya bisnes. Kita akan buat planning macam mana nak buat. InsyaAllah kita akan buat perancangan itu dan sebagainya. Perancangan dibuat pasal kita okey. Kita carry on. Kita continue bisnes kita. Kita kena buat perancangan. Tak boleh tunggu je tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh tunggu saja. Pasal keyakinan ni kita kena zahirkan keyakinan kita daripada perbuatan kita hari demi hari. Untuk menjalankan perniagaan kita sebaik mungkin, semampu mungkin yang kita boleh, walaupun di rumah, di office, di gua, di mana. Kita kena jalankan. Dan kita kena pasti kita jalankan juga dengan amal ibadah kita. Kita kena gunakan masa yang ada di rumah ni untuk berzikir, untuk beribadah, untuk solat berjamaah, untuk bangun malam sembahyang. Kerana masa-masa ini kita amat-amat perlu. Tapi kita yakin Allah sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini boleh memberikan kita sedikit hati yang tenang, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Di situlah saya rasa untuk mengakhiri kita punya session hari ini. Jika ada soalan-soalan, bolehlah dikemukakan. InsyaAllah. Banyak-banyak komen kita. Terima kasih perkongsian. Thank you for sharing. Bagus, Alhamdulillah. Pasal session hari ini nak perkukuhkan, jangan give up. We never give up. We never give up. We never give up. Kenapa kita kena give up kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita give up, kita rasa tak ada orang bantu kita. Mana boleh tak bantu, tuan-tuan dan puan-puan? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tuan-tuan dan puan-puan. We never give up. Kita tunjukkan selagi bernafas, selagi ada pernafasan, selagi kita bernafas hari-hari, tuan-tuan dan puan-puan, kita berperang dengan minda kita, berperang dengan kita punya kekurangan, dengan kita punya kelemahan, untuk kita sentiasa berpegang kepada tali Allah dan sentiasa berharap kepada Allah. Tapi berharap kepada Allah yang sayang kepada kita, yang kasih kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena rasa kasih sayang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mesti rasa hari ini. Harap-harap dengan sedikit sebanyak apa yang dicerahkan hari ini, diterangkan hari ini, harap-harap kita dapat sedikit pemahaman, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah kita punya juang akan terus. Juang TV pun insya-Allah akan terus. Insya-Allah Juang TV akan diteruskan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan teruskan kita punya session daripada hari ke hari. Semoga
dengan akhir kata kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita punya perniagaan, kita berdoa dan merayu dan meminta kepada Allah untuk bantulah kita ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tolonglah saya, tolonglah anda, tolonglah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami menunggu di pintu harapan-Mu ya Allah. Kami menunggu bantuan-Mu ya Allah. Janganlah Kau pandang kepada kelemahan kami. Janganlah Kau pandang kepada dosa-dosa kami. Janganlah Kau pandang kepada kekurangan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Janganlah Kau pandang kepada segala kekurangan, segala benda yang kami melakukan yang tidak mengikut kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hanya berharap kepada kasih sayang-Mu ya Allah. Kami hanya berpegang kepada kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Inilah saja. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita bersama-sama berdoa untuk kita bersama, doakan untuk kami di Juang di sini. Kita juga doakan untuk rakan-rakan kita di sana. Kita berdoa untuk kita dapat bantuan daripada Allah. Kita dapat bantuan untuk kita lepas pada masa yang amat susah ini, juga kepada negara kita secara khusus dan dunia, semua kaum Islam, muslimin, muslimat semua, juga kepada kita punya ketua-ketua, kepada ketua-ketua kita, kepada menteri kita dan seluruh barisan-barisan kabinet, kepada kementerian-kementerian, kepada hospital-hospital kita, kepada doktor-doktor, nurse-nurse yang berjuang sekarang di sana. Kita juga kepada pihak polis, pihak tentera dan semua pihak yang terlibat. Kita berdoa mudah-mudahan insya-Allah, 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 insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Amin, amin. Amin, amin. Ya Allah, amin. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Saya tengok balik kepada kita punya Facebook dan juga kepada kita punya Facebook kita dan juga YouTube channel kita untuk kita masuk dan boleh buat registration untuk kita punya pelan tindakan juang. Jangan risau, pelan tindakan juang, jangan risau. Oh, mungkin sebelum kita pergi ada satu soalan inilah daripada Azalina. Saya sangat risau bila melihat kepada akaun bank saya. Saya cemas bila fikirkan patut tak saya tutup perniagaan untuk sementara, bagi cuti tanpa gaji kepada semua. Saya perlukan keyakinan bahawa bantuan pasti tiba. Betul Azalina. Selamilah balik. Gunakan peluang ini. Bantuan pasti Azalina. Pasti. Bantuan daripada Allah yang sayangkan saya, yang sayangkan you. Lebih lagi segala-galanya. Lebih daripada ibu kita sendiri. Tapi zahirkan keyakinan ini dengan kita punya strategi, kita punya plan. Dalam perang-perang jihad Rasulullah SAW juga memerlukan strategi, Puan Azalina. Jadi diajarkan kepada kita di mana kita perlu ada kita punya effort, strategi, plan dan sebagainya. Jadi itu pasal berbalik kepada kita punya plan. Jangan fikirkan, spend some time on the planning. Mungkin Puan Azalina boleh masuk dalam kita punya juang, kita boleh buat planning, boleh berbincang macam mana nak tengok dengan plan yang kita nak buat, boleh ke tidak kita Puan Azalina teruskan perniagaan untuk tutup perniagaan sementara ke tidak ke. Boleh kita fikirkan untuk kita buatkan perancangan perniagaan. Kita boleh buat plan tindakan juang yang kita kena buat, Puan Azalina. Pasal kalau kita buat, baru kita boleh kita zahirkan keyakinan kita dalam kita punya tindakan. Kita yakin kita buat plan boleh. Kita tengok, kita buat dulu, insya-Allah. Bantuan insya-Allah pasti tiba, tetapi tak boleh duduk diam, kena cuba untuk memikirkan dan dalam kita punya perancangan, plan tindakan juang, kita kena cuba. Oh, ada daripada Pierluigi Casiraghi. Oh, dia main bola ni. Italian punya footballer. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam situasi begini, kita selalu merasa susah hati bila fikir tentang bisnes. Apa agaknya amalan yang boleh saya buat lebih boleh buat saya lebih tenang? Di sini saya boleh syorkan kepada Encik Pierluigi Casiraghi. Boleh juga tengok kepada program-program yang dijalankan oleh masjid-masjid dalam internet. Juga kepada ustaz-ustaz, ada banyak amalan yang boleh. Kalau saya nak sharekan tentang amalan, sedikit sebanyak yang saya tahu, boleh juga kita bangun malam, sembahyang malam ni boleh katakan antara yang terbaik. Seperti mana ulama mengatakan, seperti mana anak panah. Pakai anak panah boleh attack betul-betul kita punya problem.
sembahyang malam ni dia terus pergi kepada apa yang kita nak. Sembahyang bangun pukul 3 atau 4 pagi sebelum subuh, solat hajat, witir, 3 rakaat ke 5 rakaat ke, dan bercakap dengan Allah, meminta dengan Allah, merayu kepada Allah, menangis kepada Allah. Ini satu amalan yang saya guarantee you boleh buat tenang. Ini memang guarantee boleh buat tenang lah, insya-Allah. Tapi kena teruskan istiqamah, buat mungkin sekali seminggu, 2 kali seminggu, plankan dalam kita punya aturan. Sembahyang malam ni memang yang terbaik untuk berdoa dan bercakap dalam bahasa kita, tak ada kisah. Pasal malam-malam dan siang Allah menunggu kita. Boleh juga membuatkan solat duha kita penting. Di asar boleh juga kita baca surah Al-Waqiah selepas asar. Kita boleh buatkan satu praktis setiap hari kita baca surah Al-Waqiah. Ini sedikit sebanyak boleh sharing. Ada juga mengatakan kita boleh zikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak berapa ratus kali, saya dah lupa berapa kali, mungkin 100 kali ke atau 200 kali ke setiap hari. Sedikit sebanyak. Memang betul, memang untuk dapatkan amalan ni penting. Amalan saja boleh. Baca Quran, tapi sembahyang malam tu best lah kalau dapat buat. Susah nak buat tuan-tuan dan perempuan. Maklumlah kita ni kan, tengah masalah pun kita tak buat juga. Tapi insya-Allah cuba mulakan dengan azam. Sembahyang malam kena tidur awal. Tidur awal tu boleh bantu kita sembahyang malam. Alhamdulillah. Terima kasih. Pierluigi Casiraghi. Itu main bola Napoli ke apa, saya lupa. Lazio, mungkin Lazio. Teman-teman dulu adalah tengok kan. Jadi, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan ada dengan banyak video kita adakan, insya-Allah. Boleh teruskan tengok kita punya video, buat like kita punya YouTube video boleh subscribe, Facebook kita akan banyakkan lagi kita punya banyakkan lagi kita punya konten-konten, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Ingat, setiap langkah merupakan satu perjuangan untuk kita. Setiap langkah satu perjuangan, insya-Allah. Kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat petang. Jalan yang kita pilih ini, jalan yang penuh dengan cabaran. Kehidupan kita sebagai usahawan, kita tak nak susahkan orang. Bebanan ini kita tanggung. There is time, there is hope. You have a chance, we can do it. Kau boleh buat benda ni, kau boleh lepas punya. Teruskan keyakinan kita, insya-Allah. Cakap dengan orang bukan berniaga ni, kita boleh cerita pun kita macam tak puas lah.